Yes, akhirnya dah sampai ke negeri paling utara di Malaysia. Di mana lagi kalau bukan di Kedah dan juga Perlis. Okey, saya bermula untuk mempelajari sebenarnya. Sekarang ni semua ada kepala ni. Saya belajar bagaimanakah asal-usul kerajaan Kedah tua. Saya tengok candi-candi di sana. Dekat mana? Dekat Muzium Arkeologi Lembah Bujang. RM1 tak? RM1? Nak pergi Muzium Arkeologi Lembah Bujang jauh lagi tak? Ni masuk kanan? Okey, tadi saya ride dari Sungai Petani nak sampai dekat Pekan Membuk ni mengambil masa lebih kurang dalam 30 minit lah. Jadi apabila saya ride tadi rasa macam haus dahaga sebab cuaca pada hari ni agak panas juga. Itu yang ambil kesempatan tu beli air kat sini kejap dekat Pekan Membuk. Dan Pekan Membuk ni sebenarnya sebuah perkampungan kecil. Kalau anda perhatikan dekat sini masih lagi terdapat kedai-kedai kecil, kedai-kedai lama yang masih lagi beroperasi. Dan sedikit sebanyak info yang saya tahu tentang Pekan Membuk ni, nama merbuk itu bukan diambil bersempena dengan nama burung merbuk. Sebab sebelum ni mungkin orang ingat merbuk tu ambil mungkin nama burung kot. Bukan sebenarnya nama merbuk itu sendiri diambil daripada bahasa Langkah Sukah yang bermaksud tempat peristiharan disampaikan ataupun dipersampaikan. Bukan macam itulah. Okey, sekarang ni dah sampai dekat Muzium Arkeologi Lembah Bujang di Merbuk, Sungai Petani, Kedah. Dan kalau anda semua ingin tahu bahawa muzium ini merupakan satu-satunya muzium di Malaysia yang mempamerkan koleksi-koleksi arkeologi. Okey, sebenarnya kalau anda perhatikan candi-candi yang terdapat di Muzium Arkeologi Lembah Bujang ini tidak seperti candi-candi yang kita lihat di luar negara. Contohnya di Borobudur, di Prambanan, Angkor Wat dan sebagainya. Saya rasa ini merupakan bahagian bawah lah. Di bahagian atas mungkin mereka telah robohkan kerana mereka telah pun bertukar dari agama Hindu kepada agama Islam. Pelabuhan Lembah Bujang ini bermula pada kurun ke-3 Masihi dan zaman kemuncaknya, zaman kegemilangannya bermula pada kurun ke-4 hingga ke-11 Masihi. Dan ramai pedagang-pedagang datang dari India, China dan juga Arab. Dan oleh sebab itulah para pedagang dari China, India dan Arab ada bahasa-bahasa yang tertentu mereka gunakan kepada Kedah tua ini. Contohnya macam Arab memanggil Kedah tua ini sebagai Kalha, China Ceca dan juga India Kataha. Dan pada waktu dulu, para pedagang ini akan menjadikan Gunung Jerai di belakang saya ini sebagai lemak untuk mereka untuk sampai ke sini supaya mereka tidak tersesat. Kerana pada malam hari, Gunung Jerai ini akan bercahaya seperti rumah api. Sebab itulah kawasan Lembah Bujang ini merupakan kawasan yang strategik. Wah, tak sangka kan? Orang dulu pun ada buat juga mesin tebu. Tapi dia orang guna mesin tebu ni yang tariknya bukan orang tapi kebau. Tak sangka orang dulu pun minum air tebu juga. Kalau kita masuk-masuk dekat dalam ni, kita tengok muka bumi dan juga taburan tapak tanah bersejarah. Okey. Kalau kita tengok Lembah Bujang dekat bagaimana ni sini? Okey, sebenarnya yang dikatakan Lembah Bujang itulah bermula daripada seberang Perak Utara sehinggalah di Bukit Corah di Yan.
Itulah dia punya kawasan yang dikatakan kawasan Lembah Bujang. Okey. Dia punya kawasan adalah 450 km persegi. Candi-candi yang saya lihat tadi tu, adakah candi-candi tapak asal ke, dibina semula ke, atau Okey, berkenaan tapak candi yang berada di luar sana, ada yang dibina semula dan ada yang asal. Cuma saya nak nyatakan di sini, candi yang asal ada tapak 8 ataupun dipanggil tapak Bukit Batu Pahat. Dan yang keduanya, candi yang kita reconstruct balik ataupun kita pindahkan daripada tempat yang asal. Contohnya di tapak 50 ataupun yang dikenal dengan candi Bendang Dalam. Daripada kampung tu, kampung Bendang Dalam, so kita pindahkan kat sini. Tujuan apa kita pindah ni? Kerana kita nak menyelamatkan candi itu daripada terus rosak ataupun musnah lah. Okey, kami nak ceritakan berkenaan dengan muzium kami Lembah Bujang ni. Sebenarnya muzium kami dibuka setiap hari daripada pukul 9 sehingga pukul 5 petang tanpa mengenakan apa-apa bayaran. Betul, percuma. Saya masuk percuma je. Itu saya katakan. So bila mereka datang kat sini, mereka dapat melihat alam sekeliling yang cantik kat sini. Latar belakang kan Gunung Jerai. Itulah sebagai Gunung Jerai ni sebagai penanda aras ataupun sebagai rumah api. Panduan kepada pedagang dulu. Waktu ketika dulu bercahaya waktu malam kan. Okey, sekali lagi terima kasih banyak Cik Azman. Saya nak sambung lagi tunggangan saya ni. Okey, doakan semoga saya selamat. Boleh, sebab insya-Allah. saya tak tahu apa akan berlaku nanti. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kalau tadi saya berada di Muzium Arkeologi Lembah Bujang, sekarang ini saya berada di Sungai Batu. Apa kaitannya Sungai Batu dengan Muzium Arkeologi di Lembah Bujang tu? Sebab apa? Sebab kedua-duanya sama, tapi bahan-bahan ataupun barang-barang arkeologi yang ditemui di sini lebih lama ataupun lebih tua berbanding di sana. Yang mana mereka berjumpai pada tahun 2009 dan apabila mereka kaji lidik, bahan-bahan arkeologi yang ditemui di sini difahamkan melebihi 535 tahun sebelum Masihi. Apa yang menarik dan uniknya Sungai Batu ini kerana mereka mempercayai bahawa tempat ini merupakan tempat peleburan besi tertua terbesar di dunia. Kerana mereka menjumpai peniup angin yang sangat banyak di sini. Tetapi sayangnya mereka tidak menemui sebarang produk hasil siap dan pakar arkeologi merumuskan bahawa mereka telah pun mengeksport besi-besi ini terus ke luar negara. Tapi benda ini disahkan daripada buku sejarah India yang mengatakan ya betul, memang kami mengimport besi dari kerajaan Kedah Tua. Jadi tempat ini bukan calang-calang, tempat peleburan besi tertua terbesar di dunia. Destinasi seterusnya, ini nak bagi tahu ni, saya nak pergi ke satu tempat yang sangat-sangat sejuk dekat ia ni, yang paling tinggi, yang paling sejuk ialah Gunung Jerai. Dengan keluasan 8,560 hektar dan juga ketinggian 1,217 meter, Gunung Jerai ini antara gunung yang tertinggi di Malaysia. Dan Gunung Jerai mempunyai sejarahnya yang tersendiri apabila namanya pada waktu ketika dahulu ialah Pulau Serai. Tetapi berkemungkinan lama-kelamaan faktor cuaca, faktor geografi yang menyebabkan kawasan-kawasan di bawah gunung ini airnya semakin cetek dan selepas itu barulah Pulau Serai ini dinamakan sehingga sekarang Gunung Jerai. Sejuk je. Okey, kepada anda semua yang mana-mana rasa macam nak merasai kesejukan di Gunung Jerai ini, anda kena datang dekat sini sebab saya difahamkan cuaca di sini sekitar 19 darjah Celsius. Sejuknya.
Okey, bila sampai je dekat puncak Gunung Jerai ni, saya lihat pemandangan dekat sini memang sangat-sangat best, sangat-sangat kata orang tu cantik. Tapi saya rasa bagi mereka-mereka yang mana sukakan ketenangan, sukakan tempat-tempat yang sejuk, suka bermain ataupun melakukan aktiviti-aktiviti di atas puncak yang tertinggi, boleh datang dekat Gunung Jerai ni. Dan seperti mana yang saya tahu bahawa kalau sampai je dekat Gunung Jerai ni, apabila kita berada di puncak Gunung Jerai, kita boleh melihat pemandangan Bandar Alor, Bandar Ian, dan juga yang paling bestnya dekat sini, kita dapat menyaksikan hamparan sawah padi. Dan ada yang mengatakan bahawa sekiranya kita berada di puncak Gunung Jerai, kita dapat tengok sawah padi tu umpama permaidani emas. Bak katanya lah kan. Saya pun tak tahu. Sebab apa? Sebab bila saya sampai je dekat sini, kalau kita tengok dekat bawah tu berkabus. Jadi saya nampak putih saja. Jadi anda semua yang mana sukakan sejuk, apa semua aktiviti-aktiviti, boleh datang dekat sini. Dan yang bestnya dekat sini juga, anda kena bermalam kalau anda nak merasai kesejukan di sini, kerana dekat sini juga menyediakan hotel bertaraf 4 bintang. Okey, sekarang ni saya berada di Arch Cable Stay Bridge, yang mana inilah tempat tengah-tengah jambatan yang menghubungkan antara Kampung Sungai Kering terus ke Pulau Bunting melalui perairan Selat Melaka. Dan di sinilah tumpuan para kaki-kaki pancing untuk memancing ikan-ikan di sini. Dan sepanjang laluan saya, ramai juga kaki pancing yang berada di sekitar jambatan ini. And this is my apology for killing myself from the inside out. And all my fears have pushed you out. Dekat sini juga, di atas jambatan ini, dapat kita lihat di sebelah hujung sana, nampak ada Pulau Songsong, ada Pulau Telur, Pulau Bidan, dan juga nampak tak? Gunung Jerai di atas sana. Jadi sekarang ni saya nak teruskan perjalanan, nak terus ke Pulau Bunting. Nak tengok apa yang ada kat sana. Everything's all wrong, yeah. Everything's all wrong. Pulau Bunting ni sebenarnya memang spot untuk kaki-kaki pancing yang datang bukan saja dari Kedah, sebenarnya datang dari jauh juga semata-mata nak memancing di Pulau Bunting ini. Kerana apa? Kerana kalau anda perhatikan, seperti mana yang saya katakan di awal tadi, di atas jambatan ini penuh dengan kaki-kaki pancing, yang mana dekat sini kalau anda perhatikan, mereka-mereka yang mancing dekat sini lebih privacy. Dan kalau anda perhatikan, Pulau Bunting ni sebenarnya memang satu kawasan yang saya rasa belum ramai yang terokai. Yang terokai cuma kaki-kaki pancing. Dan Pulau Bunting ini dapat namanya, ya macam juga ada yang bunting. Dia nampak seperti wanita yang mengandung ataupun bunting. Okay, sekarang ni saya nak cubalah untuk membaling. Bukan baling rod, tapi nak try lah kan. Kita nak try untuk melemparkan saya punya mata kail ni. Kot-kot ada ikan yang besar pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. Negeri terkecil di Malaysia. Apa yang saya suka dengan Perlis ni? Awetnya lawa. Bukan. Perlis ni sebenarnya saya perhatikan ialah tidak terlalu besar, yang mana tak adalah penduduk yang sangat-sangat padat, kereta pun tak banyak. Dan negeri Perlis juga telah pun mencatatkan suhu yang paling tinggi di Malaysia, iaitu di daerah Cuping pada tahun 1998, di mana suhunya mencecah 40.1 darjah Celsius. Tapi nasib baiklah, keadaan pada petang ni tak terlalu panas, sesuailah untuk saya bersantai di sini.
Okey, persepsi masyarakat di luar sebenarnya menganggap bahawa negeri Perlis ini ialah sebuah negeri yang mungkin tidak ramai yang berkunjung ke sini. Berkemungkinan tiada yang menarik. Tapi bagi mata saya sebenarnya kan, sebab saya dah ride datang ke Perlis ni, siapa cakap Perlis ni tak ada tempat-tempat menarik? Perlis ni cantik lah. Jalan dia pun cantik. Tak berlubang, cantik. Satu lagi apabila kita ride naik motor ni, pemandangan yang sangat-sangat cantik. Bukit, bukau, flora, fauna yang tak tercemar lagi. Mata hijau je kan. Saujana mata memandang. Feels so right, but you had another man hold up last night. I believe. Okey, kalau anda semua yang datang ke Perlis, saya pasti mereka suka pergi ke Padang Besar. Tapi on the way kita nak pergi ke Padang Besar tu, kalau anda perhatikan di sebelah kiri anda akan nampak inilah dia, Tasik Timah Tasoh yang merupakan empangan paling besar di negeri Perlis ini. Tasik Timah Tasoh ini rupanya sebelum jadi Tasik, ia merupakan sebuah perkampungan yang dipanggil Kampung Tasoh. Kalau diperhatikan sebenarnya negeri Perlis ini tidak mempunyai empangan untuk memberi bekalan air kepada penduduk setempat. Jadi Kampung Tasoh itu terpaksa dikorbankan, terpaksa ditenggelamkan. Itulah dia sejarah berkenaan dengan Tasik Timah Tasoh ini. Assalamualaikum bang. Woi, tengah topong apa tu? Biar awak. Biar awak duduk atas pokok. Kuat bang, sihat? Alhamdulillah. Ni kalau main pelik apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Kalau mula-mula start main TV ni, apa yang perlu kita buat? Okey, pertama punya Wah, safety. penting. Okey, saya pakai dulu ni. Baik. Okey, safety dia helmet dan juga kasut kan? Ya, kasut. Okey, kasut dah pakai. confirm. Kasut confirm. Okey. Jadi pengendalian ATV ni macam mana? Okey. Seperti mana yang kita tahu bahawa saya pun pernah juga main ATV. Tapi bezanya dekat sini, ini nak abang main ni. Dekat sini ATV Abang Mi ni sebenarnya 125cc dan manual. Yelah, sebelum ni saya pakai auto je. Untuk ke depan, Okey, ke depan. move ke depan, kita start daripada belakang. Oh, terbalik? Terbalik. Oh, Kalau okey, motor okey. depan kan, dia di belakang. Di belakang. Kalau kita bermula dengan depan, dia akan reverse. Dia ada gear reverse. Oh, di gear reverse. Reverse. Okey, jadi saya dah tahu dah basic kalau nak main ATV ni. Yang paling penting sebenarnya kita jangan turun kaki. Itu perkara yang paling penting sekali Okey, jadi jom apa lagi. Saya pun dah tak sabar lagi nak try track abang ni dengan cerita track abang ni mencabar Okey, jom let's go. Saya tengok sebenarnya track abang ni pada pandangan mata kasar saya pada permulaannya, saya rasa macam biasa-biasa je lah kot kan. Tapi tak cakap dengan abang Min lah, tengok dia marah saya. Tapi rupa-rupanya serius. Okey, selesai track yang pertama dan saya rasakan bahawa track pertama itulah dia kot cabaran yang saya rasa mencabar. Tapi sangkaan saya silap apabila saya dah masuk naik atas bukit kecil kan, naik atas bila tang corner tu nak belok bawah tu sebenarnya ada satu cerun yang saya rasa agak curam juga. Weh, betul ni. Sebab kawasan tu sebenarnya ada batu besar di depannya dan juga kawasan tu agak sempit sebenarnya. Saya tak tahu apakah yang harus saya lakukan. Abang Mi, nak buat
dah tersekat dekat situ sebenarnya. Tapi sebenarnya saya nak mencabar diri saya. Saya kata Abang Min, tak apa, saya nak cuba sekali lagi. Sebab saya rasa macam saya fail kat situ kan. Jadi saya buat pusingan sekali lagi, saya pusing balik kan. Jadi saya belajar daripada kesilapan. Okey, ini cabaran yang paling sukar di sini. Kita akan cuba untuk menurunkan ATV ini. Adakah berjaya? Ya! Okey, sebenarnya kalau saya datang Perlis ni sebenarnya apa yang saya suka ialah membeli belah. Sebenarnya dekat Perlis ni ada dua tempat lah kalau anda nak membeli belah. Satu di Padang Besar, satu lagi di Wang Kelian. Akhirnya dah sampai dekat Wang Kelian kan. Sebab apa? Sebab kita ni dah halang sampai dekat Perlis ni. Kalau tak pergi Wang Kelian memang satu kerugian untuk para bikers. Sebab kalau bikers yang mungkin dari KL, kalau dia orang datang ke Perlis, dia orang akan singgah dekat Wang Kelian ni untuk ambil gambar dan sebagainya. Dan sebenarnya Wang Kelian ini merupakan sebadan antara Malaysia dan juga Thailand. Jadi saya dah sampai kat sini, saya nak tengoklah apa yang ada kat sini, okey? Okey, saya dah cop pasport immigration dan sekarang ni saya betul-betul berada di sepadan antara Malaysia dan juga Thailand. Kalau dekat sini Sawadikap. Kalau kat sini, selamat datang. Okey, sekarang ni saya nak sawadikap dulu. Okey, jom. Apabila kita masuk di Wang Pracan, kita beberapa langkah saja kita dah nampak dah ada market kat sana, ada jual-jualan. Saya tanya juga sistem mata wang di sana bagaimana, adakah diterima ke tak duit kita. Kebanyakannya memang diorang terima duit kita, tapi itulah dia, kalau kita menggunakan duit kita sekarang ini mungkin currency-nya agak mungkin tinggi sikit, tapi sebagai mungkin souvenir untuk kita, jadi kita boleh berbelanja dekat sana. Masa masuk je dekat sana, saya ni jenis orang yang kuat makan kan. Jadi pantanglah kalau masuk dekat Thailand tu. Jadi dalam banyak makanan tu, saya pilih untuk makan nasi kuning dan juga ayam goreng. Oh, sedapnya. Apa yang sedapnya tentang nasi kuning sebenarnya? Dia punya ayam dia, wow, gitu garing sekali. Jangan risau sebab bab makanan kat sini memang halal. Sebab majoriti penduduk di satu ni, majoritinya beragama Islam. Jadi daripada anda semua yang mana datang dari border masuk kat sini, dah shopping kan, dah penat, dah lapar, dah ada harga, boleh lepak kat sini, boleh makan nasi kuning dan juga ayam goreng satun beserta dengan ni dia red tea ataupun Thai tea. Okey, jadi saya rasa lengkaplah perjalanan saya di utara ini, Kedah ke Perlis. Dan kepada anda semua nak tahukah ke manakah destinasi tunggangan saya? Teruskan bersama dengan Travelog Bikers. Bro.